Melayu adalah masyarakat ibu, masyarakat induk, masyarakat teras. Bukan Melayu, dia adalah masyarakat serpihan yang datang daripada masyarakat induknya di negara asal. Oleh sebab itu, Melayu sebagai ibu, induk, teras, dia mempunyai hak dan falsafah perjuangan yang berbeza dengan yang menjadi serpihan. Lalu kata Zabah, pertubuhan kita kena tukar namanya supaya mempamerkan sifat keindukannya. Lalu ditambah satu perkataan, iaitu perkataan kebangsaan atau nasional. Daripada pertubuhan Melayu Bersatu menjadi pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu. Artinya, perjuangan Melayu bukan perjuangan perkauman. Ini adalah perjuangan kebangsaan. It is a national struggle. It is not a racist struggle. Sepertilah kita melihat perjuangan bangsa Cina di negeri Cina. Itu bukan bersifat rasis. Itulah perjuangan kebangsaan Cina di bumi Cina. Tapi untuk Cina memperjuangkan sifat kebangsaannya di bumi lain, itu rasis. Tetapi yang paling istimewa, kata Zabah, ialah oleh sebab Melayu itu ibu, induk, teras. Sifat-sifat Melayu menjadi sifat-sifat kebangsaan bangsa yang kita bina. Bahasa Melayu mesti menjadi bahasa kebangsaan. Igama Melayu mesti jadi igama yang kita panggil resmi. Sebenarnya istilahnya ialah igama untuk persekutuan. Dan seterusnya, kebudayaan Melayu menjadi teras kepada kepribadian bangsa. Identiti bangsa mesti berteraskan kepribadian bangsa Melayu. Sebab ini bumi Melayu. Dan matlamat perjuangan UMNO ialah menterjemahkan kedudukan Melayu yang induk, yang teras, yang ibu ini dalam semua bidang. Ini hak Melayu. Melayu mesti jadi induk dalam politik. Melayu mesti jadi induk dalam pendidikan. Melayu mesti jadi induk dalam ekonomi. Itu asas perjuangan UMNO. Hari ini, bila kita sebut UMNO dan politik, alhamdulillah Tuhan izinkan selama 64 tahun politik negara kita, induknya adalah Parti Melayu yang bernama UMNO. Itu seperti yang digagaskan oleh Zabah sebenarnya. Dan bagaimana dalam bidang lain, khususnya dalam bidang ekonomi, ini jauh. Pada saat kita mencapai kemerdekaan, nilai komersial harta benda Melayu amat-amat kecil. Setengah sejarawan berpendapat tak sampai 2%. Gambarkan betapa kecil. Sedangkan ini negeri-negeri Melayu asalnya. Sekarang pun masih bernama negeri Melayu. Kalau kata ambillah negeri Selangor, this is a Malay state. Ada tulis dalam perlembagaan negeri Selangor. Jadi, kenapa orang Melayu tak faham tentang kemunduran ekonomi Melayu? Sebab kita tidak pernah didedahkan dengan sejarah ekonomi tanah air kita yang seimbang. A balanced understanding of our economic history. Jadi pada lazimnya, orang Melayu dilatih untuk mengutuk diri sendiri. Dia menyalahkan mak bapak kita. Kita katakan mereka malas. Tak cukup tenaga bersaingan. Nilai Melayu tak betul. Misalnya, rezeki secupak tak jadi segantang. Melayu terperangkap dalam adat-adat lapuk. Misalnya, biar mati anak, jangan mati adat. Kita diyakinkan dengan perkara-perkara seumpama ini. Kita tak tahu bahawa dalam sejarah ekonomi negara kita, masyarakat Melayu tersisih. In fact, dia menjadi apa yang kita kata mangsa dalam percaturan ekonomi. Kita tak faham. Tetapi kita salahkan diri kita, artinya kita menyalahkan yang menjadi mangsa. Dan kita tak sedar. Seorang pemenang hadiah Nobel ekonomi yang agak awal, nama dia Robert Solow. Dia pernah menulis buku dan berkata, apabila kita tidak begitu faham tentang ekonomi, jadi lazimnya kemunduran ekonomi kita akan kaitkan dengan kebudayaan masyarakat itu. Sebenarnya dia tak ada kena-mengena, kata dia. Engku Aziz, dia ada menulis 6 hingga 7 articles
yang orang putih kata pioneering work, usaha yang pioneering mengenai ekonomi Melayu di luar bandar. Tak ada satu pun dalam kajian Engku Aziz itu yang mengkaitkan kemiskinan Melayu dengan kebudayaannya. Tak ada. Sebab kita tak tahu. Kita tidak pernah mengkaji sejarah ekonomi kita. Saya nak sebut satu perkara lah. Dalam bidang ekonomi, semua negara yang pernah dijajah, bukan saja di tanah air kita, sama ada kita ambil Burma, kita ambil Indonesia, kita ambil Fiji, kita ambil Vietnam, dalam semua negara yang pernah dijajah, ekonomi colonial economy akan mempamerkan satu sifat yang umum, iaitu penyingkiran bumi putera. Dia tak ada kena-mengena dengan bumi putera itu malas, berpecah belah, tak ada kena-mengena. Kita ambil Indonesia. Masyarakat Cina yang barangkali 8%, tak sampai 10% pun, menguasai ekonomi Indonesia pada satu waktu. Apa? Adakah ini bererti orang Indonesia malas? Tak ada kena-mengena. Kita pergi ke Fiji. 8% masyarakat India menguasai ekonomi Fiji. Apa? Orang Fiji malas? Tak ada kena-mengena. Kita pergi ke Burma. Tapi di Burma, perkembangan sejarahnya sekarang ini sudah berkelang kabut oleh sebab ada penguasaan militeri dan sebagainya. Jadi payah kita nak sebut. Tapi pada satu waktu, masyarakat India di Burma yang tak berapa peratus jumlahnya itu menguasai ekonomi Burma. Tidak bererti orang Burma malas. Lebih dahsyat pergi ke Vietnam. Sekumpulan masyarakat Cina boleh menguasai ekonomi Vietnam. Adakah itu bererti orang Vietnam malas? Tak ada kena-mengena. Salah satu sifat umum ekonomi kolonial ialah penyingkiran bumi putera dalam arus ekonomi kolonial itu. Dalam semua negara ini, mereka kebanyakan belum begitu berjaya pun memulihkan kedudukan ekonomi bumi putera. Di tanah air kita, kita satu-satunya yang orang boleh tafsirkan sebagai a success story. Kita ambil DEB. DEB itu merupakan kali pertama dalam masyarakat yang pernah dijajah, kita mempunyai rancangan memecahkan belenggu penjajahan ekonomi ataupun kolonial ekonomi. Langkah pertama. Ingat apa Tun Razak kata? Pembangunan luar bandar. Maknanya dia apa? Zaman orang putih memerintah kita, mentadbir kita lah, bukan memerintah sebenarnya, mentadbir kita. Seluruh perbangunan berpusat di kawasan bandar. Di bandar tidak ada Melayu, amat sedikit. Tapi di situlah pusat pembangunan. Ambil Kuala Lumpur. Di tengah belantara Melayu, diwujudkan satu bandar namanya Kuala Lumpur. Seluruh 80% barangkali hasil negeri Selangor tercurah memajukan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur bukan pusat penempatan Melayu. Melayu tak duduk di Kuala Lumpur. Hampir tak ada. Tapi hasil negeri Selangor tercurah memajukan Kuala Lumpur. Sekolah dibina di Kuala Lumpur. Hospital dibina di Kuala Lumpur. Jalan raya dibina di Kuala Lumpur. Air dan elektrisiti di Kuala Lumpur. Melayu di luar Kuala Lumpur. Itu seimbas mengenai pembangunan yang berpusat di kawasan bandar. Yang cuba dipecahkan sifat umum itu oleh Tun Razak. Dia memulakan pembangunan luar bandar. Maknanya pembangunan perlu dinikmati oleh masyarakat Melayu yang rata-rata duduk di luar bandar. Tapi proses Melayu menjadi orang kampung ni pun suatu cerita yang sangat abstrak. Kalau kita ambil negeri Selangor umpamanya, bila orang putih masuk ke Selangor, bandar terakhir, pusat bandar negeri Selangor ialah di Jugra. Di Jugra. Pelabuhan Jugra. Di situlah ada istana dia. Saya satu waktu melawat Jugra, adalah berapa puluh tahun yang dahulu. Saya terperanjat. Di sekitar bandar Jugra tu terdapat berpuluh-puluh rumah batu yang sekarang hampir diletupi oleh semak samun. Rumah batu. Kemudian satu rumah yang agak besar, cantik, pun dikelilingi oleh semak samun. Ada lembu kerbau makan di laman rumah tu. Dah kemudian baru saya tahu, rupa rumah-rumah batu itu ialah rumah-rumah